lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran secara online hari ini untuk MGT 555. So hari ini secara recording because hari ini saya nak cover chapter yang sedikit sahajalah. So untuk chapter hari ini kita akan cover chapter 1, which is Introduction to Business Analytics. Very easy one. Nothing to be worried about lah, which is very easy. And then essay semata-mata lah, essay semata-mata. Okay, so without further ado, so let's move on. Okay, so this is the definition for business analytics, which is what is business analytics actually, right? So first, business analytics is the use of which is first data. So data adalah satu yang paling penting untuk analitik lah. Sebabnya apa? Sebabnya tanpa data kita tak boleh nak buat analisis apa-apa. Betul kan? So data should be collected earlier for us to be analysed lah. Alright. Okay. And then second, the use of information technology, which is penggunaan information technology yang ada sekarang. Alright. And then yang penting juga, which is the use of statistical analysis. So analysis tu tak semestinya statistical je, tapi banyak lagi jenis analysis. Tapi most yang kita gunakan sekarang adalah based on statistic lah. Yang based on statistic or quantitative method, which is mathematical punya method, which is yang ada yang banyak sekarang, which is fuzzy model. Kita ada graph theory, apa macam-macam ada sekarang. Yang tu mathematical punya base lah. Okay, and then mathematical or computer based model, which is yang ni yang lebih advanced, which is more towards computer science lah, which is penggunaan neural network, penggunaan data mining, penggunaan machine learning, right? Dan pelbagai lagi yang based on algorithm lah, yang based on algorithm. That one is more sophisticated lah. Alright, so the combination of this, the use of everything of this to help the managers gain improve insight lah, untuk dapatkan maklumat yang lebih jelas. And then terutama sekali in term of business operation lah. So of course lah, sebabnya subjek ni memang lebih kepada business analytic. So kita fokus on business operation and make better fact-based decision. That's the most important thing, right? So memang apa-apa yang kita buat dalam company kita ataupun bisnes kita, decision tu yang paling penting. So kita perlukan maklumat tambahan untuk kita buat decision. Tak boleh based on intuition, based on naked eye kan. Kita tengok secara mata kasar and then terus buat keputusan. Tak boleh. And then lagi satu, menggunakan gerak hati. Yang tu lagi lah melampau. Tak boleh buat decision syarikat menggunakan gerak hati lah. Alright, for example saya dalam bidang yang finance, memang almost every day we deal with decision making lah. Sama ada nak beli ke tak nak beli aset syarikat, sama ada nak tambah hutang tak nak tambah hutang syarikat, ataupun nak tambah saham ke tak nak tambah saham syarikat, ataupun nak bayar cukai macam mana, gradually ke ataupun one shot nak bayar cukai, and then decision making on depreciation dan macam-macam lagi ya. Alright, so this is the definition for business analytics. Okay, example of application. This one, suppose ada banyak lagi penggunaan business analytics ni. This one is which is important lah, yang biasa lah, yang common
So first one is setting price. Like kita nak letakkan, for example our business nak letakkan harga produk tersebut kan, nak jual mahal ke, nak jual murah ke, berapa harga yang sepatutnya kita jual kepada para pelanggan. Okay, setting price for consumer, industrial goods, government contract and maintenance contract. So price tu tak semestinya price barangan saja, price untuk kontrak apa semua kan. So dengan menggunakan business analytics ni, dia membantu kita untuk meletakkan harga yang sesuai lah. So kita kena buat analisa kan untuk harga. Alright. Second one is more towards marketing, which is customer segmentation, pembahagian customer. Right, kita nak target customer kita macam mana. So menggunakan business analytics juga kita boleh lah nak target group. Sama ada produk kita ni sesuai untuk orang berumur ke ataupun golongan remaja ke, depends lah, depends. So kita gunakan juga yang ni. Okay, and then seterusnya merchandising, determine brands to buy. Yang ni branding lah, in term of branding, and then quantity sebanyak mana kita sekali nak ambil. For example kita punya raw material apa semua kan, and then pembahagian dia macam mana. Alright, and then location, this one is still lagi dalam bidang marketing. So location ni kita nak targeting kita punya customer kita, kan. Location, for example kat sini cakap nak letak cawangan bank, nak buka cawangan bank yang baru tu, nak letak dekat kawasan mana yang paling bagus. For example dalam satu bandar tu, kat mana tumpuan kan. So kalau kita boleh pilih tempat yang tumpuan ramai, senang orang nak access apa semua kan, tu yang paling penting. So location juga amat penting. And then yang ni yang paling common sekarang lah, which is social media. So kita ada pelbagai social media sekarang. Facebook dah kurang relevan sekarang. Facebook, kita ada IG, kita ada Twitter, kita ada apa ni, TikTok sekarang kan. TikTok. And then bila company, kalau company tu betul-betul ambil peluang daripada social media tu, dia akan dapat tahu trending sekarang macam mana, produk apa yang orang nak kan. And then perception customer tu sendiri macam mana sekarang. So and then lagi satu daripada social media juga membantu kita dari segi kita punya marketing lah. So kita boleh iklankan kita punya produk apa semua melalui social media. Alright, so this is example of application, very simple, nothing should be problem lah right here. Okay, and then this is evolution of business analytics. Kita ada business intelligence, yang ni more towards IoT lah sekarang. IoT, which is Internet of Things sekarang. Kebanyakan business cuba apply menggunakan IoT, which is for example dia boleh kawal dia punya mesin tu daripada jauh kan, daripada remote. For example dia duduk kat KL, dia boleh kawal penggunaan mesin dekat kilang dia. Macam kita lah yang customer biasa pun ramai juga sekarang ni yang pasang for example lampu ataupun CCTV yang boleh control by handphone tu kan. Yang boleh control by handphone, that one we call Internet of Things lah, IoT. So banyak aplikasi IoT ni dalam bisnes. Kawalan apa ni, dia punya pekerja daripada jarak jauh kan. You boleh monitor pekerja dari jarak jauh. You boleh monitor mesin daripada jarak jauh. You boleh monitor kilang you daripada jarak jauh. And then at the same time you boleh tengok you punya inventory level macam mana daripada jarak jauh, and everything. So that one business intelligence lah, kita panggil sebagai business intelligence. Okay, and then evolusi information system juga. So information system ni macam-macam sekarang ni. Dah ada laju lah sekarang ni dengan keadaan internet yang semakin laju apa semua kan. Information system pun berkembang sekali lah. Memang maklumat, apa saja maklumat sekarang berada di hujung jari je sekarang. Okay. And then evolution of statistic also. Kalau dulu kita banyak pakai simple punya regression kan. Tapi sekarang bukan tak relevan, still lagi relevan, cuma dah ada lagi banyak yang lebih advance lah, penggunaan statistik yang lebih advance. Alright. And then dari sudut operation research, management science, perkembangan sekarang ni kalau banyak orang bekerja secara online apa semua kan. So evolution juga tu. And then decision support system ni yang paling penting. Banyak sekarang ni every company develop dia punya own application. For example macam UITC kita ada untuk staff, untuk student apa semua kan. Okay, yang ni walaupun kita sebagai pengguna tak nampak sangat, tapi in term of management level dekat atas tu dia boleh tengok trending. Macam orang yang suka datang lewat kerja, for example student yang
apa ni, lambat bayar yuran. So dia boleh detect semua kat situ kan. So dia akan bantu dia untuk buat decision lah, macam mana cara untuk handle masalah-masalah tertentu. So ini adalah evolution lah. Alright, next, scope of business analytics, which is descriptive analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. Lama tak sebut jadi terbelit lidah sikit. Before that, saya nak minta maaf lah, kamera saya ni memang agak rosak sikit tu. Dah rosak sikit, so saya kena beli kamera baru rasanya. Dia minta suruh beli kamera baru. So satu lagi, mesti you wonder kenapa saya suka pandang sini, and then tiba-tiba saya pandang sini kan. Sebenarnya saya menggunakan dua monitor lah. So recording kat sini, slideshow dekat sini. So pusing-pusing sikit. So ignore je lah saya. Okay, scope of business analytics. First, biasanya untuk business analytics ni dia ada 3 level lah, 3 level. Level yang pertama adalah descriptive ni, yang basic punya level lah. So basic punya level, kita menggunakan the use of data to understand past and current business performance. So yang ni data yang ada tu kita nak tengok sebelum ni punya performance dengan sekarang punya performance tu ialah. So data tu membantu untuk kita tengok performance semata-mata buat masa sekarang, macam tu ialah. Okay, kalau kita dia masuk stage yang kedua, which is predictive analytic. So predictive analytic ni more towards forecasting lah. Kita nak forecast, kita nak tengok masa depan macam mana. For example, pergerakan harga saham ke kan, pergerakan harga bahan mentah ataupun raw material. So kita boleh tengok bahan mentah tu pergerakan harga macam mana. For example, kalau syarikat tu terlibat dengan pemakanan atau menggunakan ayam kan, so harga ayam tu kalau kita tengok trend daripada dulu, memang meningkat lah, daripada harga asal dia RM6 naik RM7, naik RM8. So sekarang dah RM9. So trend dia macam mana, boleh sampai RM10 ke apa. So prediktif ni, kita kena predict lah harga ayam tu, supaya kita bagi pihak syarikat sendiri pun kita boleh kawal risiko kan. Kita dah agak dah harga akan naik banyak ni apa semua kan. So banyak company yang lingkup, banyak company yang jatuh kadang-kadang disebabkan dia tak ada predictive analytic. Dia tak sangka benda tu terjadi. For example macam kalau dulu, sekarang ni kalau kita tengok penggunaan telefon, kebanyakan orang pakai iPhone, Apple punya produk kan. Tapi kalau dulu, zaman saya dulu, first telefon ni dua produk yang amat popular, which is Nokia dengan Nokia dengan Motorola. So disebabkan dua company ni dia tak nampak future macam mana kan. So that's why Apple take advantage lah. Apple tu memang dia dapat tengok masa depan macam mana. So Motorola tu kalau sekarang ni masih lagi ada lah Motorola kan. Nokia pun masih ada lagi, tapi kalau nak in term of persaingan tu memang jauh ketinggalan lah. Tapi kalau dulu dia memang gegasi lah. Kami pada tahun 2005, 2004 macam tu dulu kan. Dia sama macam iPhone sekarang lah. Kalau dulu everyone pegang Nokia. Everyone pegang Nokia. Tapi sekarang tak ada dah orang pegang Nokia, semua orang pegang iPhone kan. Mostly. Tapi ada juga nanti marah pula pengguna Samsung apa semua kan. Okay, itu prediktif so penting untuk buat predictive analysis. And then stage yang ketiga, stage yang paling tinggi adalah prescriptive analytic, which is identify the best alternative to minimize or maximize some objective. So menggunakan data tu dia cuba untuk baiki syarikat lah, dekat mana perlu diperbaiki ataupun perlu ada tambahan ke apa semua kan. So prescriptive ni yang paling tinggi sekali lah, yang paling tinggi sekali. Okay, for example kat sini kita ada retail markdown decision. So dia nak tentukan harga dia punya produk kan. Okay, so retail markdown decision, nak turunkan harga tu, macam mana decision dia buat. Okay, most department store clear seasonal inventory by reducing price. So logik lah yang ni, kalau kita pergi pasar raya mana-mana sekalipun, bila dah habis season tu, dia cuba nak clearkan dia punya produk. So how to clear, dia biasanya dia akan bagi discount kan, reducing price. Okay,
Persoalannya, when to reduce the price. Satu, bilakah dia perlu turunkan harga. And then yang kedua, how much to maximize revenue. Jadi tak nak turun harga ni, tak boleh suka-suka hati turun harga, mesti kena ada limit dia juga kan. Supaya kita boleh still lagi dapat maximize kita punya revenue ataupun sales kita kan. Okay. So apakah application analytic in first stage ataupun descriptive analytics? Analytic kita examine historical data. Kita tengok tahun lepas macam mana. Kita tengok yang tahun lepas macam mana, produk yang sama macam mana jualannya tahun lepas kan. So kita menggunakan jualan tahun lepas untuk bantu kita buat masa sekarang. Okay. Yang kedua, predictive analytic. Predict sales based on price. Kita tengok sales tu macam mana. Daripada jualan sebelum-sebelum ni, adakah trend dia still lagi menaik? Kita boleh agak dia akan naik ke ataupun dia akan turun ke? Dari sudut demand macam mana kan? Dari sudut demand macam mana? Supply tu kita yang supply banyak mana. So itu penting lah untuk predict ada orang nak beli ke tak dengan harga tertentu ni kan. Okay. And then prescriptive, stage yang terakhir sekali, find the best set of price. Yang ni kita nak cari ni, yang ni kita akan buat analisis yang detail supaya kita boleh tetapkan harga yang paling sesuai untuk maximize kita punya sales ataupun revenue. Okay. So 3 stage. Okay. So untuk MGT 555 ni kita hanya cover descriptive dengan predictive sahaja. Prescriptive tu dia agak advance sikit. So kita saya akan bincang juga macam mana kita nak buat prescriptive. Cuma in term of analysis tu saya rasa kita tak pergi sampai sana lah. Okay. Okay, software support. Yang ni software yang banyak membantu in term of business analytic lah. Kita nak buat keputusan, nak buat analisa apa semua kan. Tapi yang ni kebanyakannya semua berbayar lah. Kita kena bayar kepada provider tu ataupun yang create software tersebut, which is yang ni example, tapi sebenarnya banyak lagi, memang terlalu banyak. Kalau ekonomi tu kita menggunakan eViews, kita banyak guna banyak software lagi lah. Okay, for example kat sini IBM Cognos Express, which is dia bantu untuk apa ni, yang ni bantu untuk sales, untuk sales pula, untuk business lah. Dia banyak dia menggunakan tapi dia fokus more kepada mid-size company, company yang kecil, bukan kecil, yang berharga sederhana, yang bersaiz sederhana, yang mana dia membantu dari sudut reporting, analisis, dashboard, scorecard, planning, budgeting, forecasting capabilities. So integrated habis semua dalam ni. Dia ada marketing, dia ada finance, dia ada HR, semua dia integrated lah kot dalam IBM Cognos Express. And then kita ada Asas Analytic, which is yang ni software khas untuk analisis, untuk statistician. Dia boleh buat sampai predictive modeling, data mining, visualization, forecasting, optimization and model management. So macam-macam boleh buat dengan software ni berkenaan dengan data analysis lah. And then last kali Tableau software, which is Tableau software ni dia biasanya untuk management, dia biasanya untuk data visualization lah. So biasanya orang guna Tableau software ni untuk buat pie chart, untuk buat bar chart, untuk buat macam-macam jenis chart lagi lah. Sorry ya. Sejuk. Okay, so itu Tableau software. So insyaAllah kalau ada masa kita akan belajar dalam kelas saja. Dalam lab nanti kita akan belajar Tableau software. Okay, abaikan saya punya background. Ni ada back. Biarlah, bukan jual ni, bukan nak jual. Okay. Okay, data for business analytics kita ada dua. Which is first data itself, which is we collected in term of numerical or textual facts. Banyak jenis bentuk data ni, ada banyak, ada yang bentuk scale, macam yang saya cerita dalam kelas itu, kita nak dapatkan data in term of numerical kan. And then so collection pun ada macam-macam jenis. Kita ada apa ni, primary data and secondary data. Kalau primary data tu, for example, primary data ni maksudnya kita collect data straight from the source, kan. For example, yang you buat dalam kelas tu lah questionnaire. Alright, questionnaire tersebut itu kita panggil sebagai primary data, which is we collected from the data provider itself.
Right, for example you nak ambil data daripada orang tu kan, so straight you dengan dia, tak ada orang tengah. Kalau secondary data, secondary data maknanya dah ada orang tengah. Ada orang tolong collect bagi pihak you. For example apa? Jabatan Statistik Negara kan, you nak tengok population negara. You nak pergi bilang satu-satu orang dekat Malaysia ni memang tak dapat kan. So macam mana you nak dapatkan bilangan orang? So you pergi Jabatan Statistik Malaysia, okay, tengok bilangan population Malaysia ada berapa orang dalam Malaysia kan. Nak pecahkan ikut jantina ke apa, boleh tanya Jabatan Statistik. Kalau you pergi kira sendiri, memang makan tahun lah kan. Makan tahun baru nak habis kira sendiri. Alright, so itu adalah primary and secondary. Kalau secondary maknanya kita collect data from third party lah, daripada third party. Alright, so information ni sebenarnya adalah result tu lah, daripada hasil daripada analisa kita. So kita panggil informasi ataupun information, which is kita extract daripada data tersebut kan. Kita analyse data tersebut. Kita analyse and then kita boleh buat decision making lah daripada analisa tersebut ataupun information tersebut. Okay, so ini adalah example daripada sumber data lah. Sumber data which is kalau untuk company lah, untuk company yang besar-besar for example macam Nestle ke, macam Maybank, bank-bank yang ada kat Malaysia. So kalau kita perlu nak dapatkan maklumat berkenaan dengan kewangan dia macam mana, biasanya kita tengok daripada dia punya annual report. Okay, daripada annual report kita boleh tengok kadar keuntungan dia berapa, dia punya sales berapa, dia punya asset ada berapa. So biasanya kita based on annual reports. And then annual report ni dikeluarkan every year lah oleh setiap syarikat kan, wajib. Okay. Second is accounting audits. Dia lebih kurang sama je. Sebenarnya accounting audit ni akan ada dalam annual report tu lah. Dalam annual report tu akan ada accounting audits. So actually it's the same thing lah, first and second. And then financial profitability analysis. So this one banyak di provide oleh macam third party punya software. For example macam DataStream. Biasanya dia dah analyse syarikat bagi pihak kita kan. Yahoo Finance, macam-macam lagi. So you nak masuk dalam Bursa Malaysia pun dia dah ada calculation tertentu. For example earning per share, apa semua. Dalam finance kita ada financial ratio tu kan. Kalau you belajar tu ada financial ratio. So dah ada pihak-pihak tertentu yang calculate financial ratio bagi pihak kita ataupun bagi pihak pelabur, bakar-bakar pelabur kan. Okay. Next is economic trend. Economic trend ni pun dia dia ada macam-macam juga economic trend ni. Kita tengok graf. For example inflasi, GDP, KDNK apa semua tu kan. Kalau dalam bahasa Melayu KDNK, kalau bahasa Inggeris GNP, GDP, macam-macam lagi. So benda-benda yang economic punya indicators tu biasanya akan ada memberi maklumat yang banyaklah kepada kita. Alright. Okay, sorry. Terlajak. Okay, operation management performance. So kita boleh tengok in term of performance kita punya apa ni. Kalau you dah belajar operation management, obviously you akan tahulah apa itu operation management tu kan. For example efficiency penggunaan mesin apa semua, yang ni memang biasalah. So and then critical path, dah macam-macam lagi lah. Bottleneck punya analysis apa semua kan. Okay, and then human resource measurement. Yang ni kalau sebut human resource ni nak cerita panjang juga ni. Dari sudut gaji pekerja, dari sudut bilangan pekerja. Biasanya bilangan tu kita gunakan data envelopment analysis, DEA. Bilangan pekerja yang sesuai dalam sesuatu jabatan. And then banyak lagi lah yang in term of for example training, kita nak hantar staff kita untuk training dan macam-macam lagi. And then weight behavior, which is yang ni biasanya fokus on kita punya customer lah kan. Kita tengok macam mana, apa yang dia tengok dalam dia punya social media, apa yang dicari dalam TikTok kan. Biasanya akan menjurus kepada dia punya kecenderungan lah, produk apa yang sesuai untuk mereka. So this one banyak penggunaan algoritma lah sekarang. Algoritma Okay, so dataset ini
jenis-jenis data lah. Kita ada dataset and database. Dataset ni maknanya you collect sendiri data. Data tu ada, for example, data daripada tahun 2020 hingga 2023. Kalau database ni dia range dia lebih luas, and then maklumat dia lebih banyak. For example, kalau kita tengok dalam data stream itself lah, nanti kalau ada masa nanti dalam kelas saya akan tunjuk data daripada data stream lah. Okay, which is dia sebenarnya adalah database. Memang banyak data, terlalu besar data. Alright. Okay, so ini contoh database. Contoh database, dia ada banyak maklumat lah. Kalau database ni dia memang ada banyak maklumat. So database ni datang daripada sales, jualan. So customer ID tu kalau biasanya yang dalam receipt tu kan, dia akan keluar customer ID. And then jualan tu berlaku dekat mana, east ke, west ke, north ke, south ke kan. And then bayaran secara PayPal ataupun credit card ataupun cash. Tak ada cash kat situ. Okay, tak apa. And then transaction code, and then source, okay, and then amount banyak berapa, okay, produk apa yang dibeli, and then time of the day. Mungkin yang ni daripada Amazon.com dulu kot kan, jualan dia macam mana. Biasanya Amazon, kalau zaman dulu banyak orang bayar menggunakan PayPal kan. Tak tahulah you familiar tak dengan PayPal. Okay, jualan tu berlaku pada pukul berapa kan, time of the day. Ni database sebab complete, banyak sangat maklumat. Kalau customer tu mungkin sampai beribu-ribu customer lah, kan. Okay, and then kita ada big data. Big data which is a very massive amount of data lah. And then dia termasuk sekali dengan data yang real time. Real time ni maksud dia apa? Real time ni maknanya data tu yang update tu, yang latest tu akan masuk terus dalam dia punya data. Yang tu kita panggil sebagai big data. So data ni mesti memenuhi 3 kriteria, which is volume. Volume ni kena banyak lah. Volume besar, variety kepelbagaian, kita pelbagaikan produk, and then velocity. Velocity ni kelajuan dia update tu bila, cepat tak dia update. And then veracity. Veracity ni maksud dia apa ni? Ketulinan. Tulen tak ataupun disahkan benar ke tak data tersebut. Kalau data tu disahkan benar, veracity dia tinggi lah. Okay, sebabnya kalau third party provider mungkin ada interference dekat tengah tu kan. Kalau kita ambil data direct daripada source, for example macam primary data tadi kan, direct daripada source, mungkin data tu veracity dia tinggi. Tapi kalau kita ambil data tu daripada third party, veracity dia tu mungkin jadi rendah sedikit lah. Rendah sikit dia punya tu. Okay, next. Models in business analytics. So ada model ni, kalau nak cerita banyak model, tapi biasanya kita create satu model lah. Daripada data tu, daripada informasi data tu kita create informasi, daripada informasi tu kita akan create satu model lah. Yang mana model ni gambaran secara umum lah berkenaan dengan data tersebut. For example, yang kita akan bakal gunakan tapi by the end of the semester, which is regression. Regression tu actually is a model. Alright. Okay, captures the most important features, can be written verbal description, visual representation, mathematical formula or a spreadsheet. Maknanya model tu boleh datang dari pelbagai bentuk lah. Okay, so itu sahaja untuk chapter 1. Saya yakin tak ada masalah sangat, very simple. And then kalau you nak detail dengan lebih lanjut, boleh tanya dalam kelas ataupun you boleh Google. Cari maklumat lagi. Tapi ini secara basic lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.